Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi perbahasan kudrah. Perbahasan kudrah kitab Risalah Tauhid, muka surat 34 Rumi, muka surat 23 Jawi. 23 Jawi, 34 Rumi. Perbahasan tentang kudrah, kekuasaan Allah ni, dia akhiri dengan i'tiqad ataupun pegangan yang bersangkut paut dengan kekuatan ataupun kekuasaan Allah yang salah. Dia ada sangkut paut, dia akan sertakan yang salah. Yang salah yang biasa terjadi dalam masyarakat. Maknanya penting hari ni. Sebenarnya dalam banyak-banyak perbahasan malam ini yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab bimbang takut pegangan kita selama ni salah. Kalau pegangan kita selama ni salah, kata Imam Ghazali, apa sahaja ibadah yang kita buat, semayang, puasa, semua Allah tak terima. Kalau salah bab ni, bab akidah ni. Kalau bab lain-lain tu jarang ataupun taklah banyak berlaku dalam masyarakat. Dalam masalah kudrah, kekuasaan Allah, dalam masalah i'tiqad, pegangan yang songsang, pegangan songsang tu biasa dipegang. Biasa dipegang oleh kebanyakan orang. Kita akan bincang malam ni. Sangat penting kan ni. Dalam banyak-banyak bahagian malam ni paling penting kerana ramai orang pegang pegangan yang salah yang dia akan bagi contoh nanti. Kata Imam Ghazali, ibadah dia semua tak diterima Allah. Allah tak terima ibadah. Semayang banyak mana pun, baca Quran banyak mana pun Allah tak terima. Apa dia? Mari kita tengok. Sebelum ni kita dah baca perbahasan qudrah, iaitu kekuasaan Allah. Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memberi bekas. Makhluk ni cuma menyandarkan sahaja. Lalu kot makhluk je. Istilah bila lalu kot makhluk tu ada usaha ikhtiar. Makhluk tu sendiri yang nak buat dan makhluk sendiri tu yang buat. Itu sekadar sebut zahir. Hakikatnya Allah yang buat, hakikatnya Allah yang nak ianya terjadi. Sama ada perkara tu kita nampak baik ataupun tak baik, semuanya daripada Allah. Kerana Allah sahaja yang ada kuasa, yang kuasa menjadikan. Kuasa yang memberi bekas. Hanya Allah sahaja yang kuasa Allah sahaja yang memberi bekas. Kuasa manusia tidak memberi bekas, malah Allah tu tidak ada syarik. La syarikalah.
tidak ada syirik, tidak ada sekutu bagi Allah dari segi kekuasaan. Dari segi kekuasaan. Mari kita tengok. Pegangan yang ramai orang salah pegang dulu, malah pernah satu ketika berapa ratus tahun saya tak ingat berapa. Lebih kurang lah 300-400 tahun. Sekejap. 300-400 tahun. Tak, 200-300 tahun. 200-300 tahun setelah kewafatan Nabi. 200 tahun atau 300 tahun, lebih kurang 200-300 setelah kewafatan Nabi, telah ada umat Islam yang berpegang dengan pegangan i'tiqad yang salah, malah mereka menjadi khalifah. Malah mereka menjadi kerajaan yang sangat besar. Kerajaan Islam. Tapi berpegang dengan i'tiqad yang salah. Pegangan yang salah. Tak lama, lebih kurang 200 tahun lebih setelah kewafatan Nabi. Jika waktu tu pun dah ada salah pegangan, malah jadi kerajaan, malah ramai orang beriman dengan pegangan sedemikian yang salah tadi. Ini kan pula sekarang. Ini kan pula sekarang. Lebih-lebih lagi banyak berlaku. Malah zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, waktu zaman tu telah ada dah pahaman ini. Istilah dia panggil pahaman Mu'tazilah, pahaman di bawah pecahan Qadariyah yang kita akan bahas malam ni. Jadi penting malam ni. Sangat penting. Mudah-mudahan kita tak berpegang dengan pegang macam ni. Mudah-mudahan kita, anak-anak cucu cicit kita tak pegang dengan pegangan macam ni sampai mati. Bimbang takut itu. Mudah-mudahan kita walaupun tersalah pegang, kita ubah segera pegangan kita yang salah. Mudah-mudahan kita mati dengan pegangan yang betul, walaupun ibadah kita sebelum tu Allah tak terima, walaupun dah berpuluh tahun. Allah tak terima. Nak buat macam mana? Tapi sekurang-kurangnya kita mati dalam akidah yang betul. Mari kita baca. Muka surat 34 tu, yang nombor satu besar tu kan. Satu besar tu ataupun i'tiqad qadariyah A tu, muka surat 34 Rumi, Jawi muka surat 23. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini. Perkara ini apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang hanya Allah memberi bekas. Tentang hanya Allah je buat. Semua perkara Allah buat. Walaupun kita nampak macam makhluk buat, nampak macam kita buat, tapi hakikatnya Allah buat semuanya. Dalam i'tiqad kepercayaan manusia di dalam perkara ini, berbagai-bagai fikiran dan pahaman. Banyak sangat fikiran dan pahaman ikut logik akal dia tu. Seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Dengan logik dia tu. Menyebabkan banyak fikiran ataupun pahaman yang timbul. Tentang kekuasaan Allah ni. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan atau pegangan. Ada 3 yang banyak ada dalam masyarakat. Ada 3 yang banyak ada dalam masyarakat. 2 salah, 1 betul. Yang pertama, i'tiqad qadariyah. Qadar. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrat. Sebab kita bincangkan kudrah kan, kita duk bincang tentang kudrat Allah, kekuasaan Allah ni. Jadi perkataan qadariyah itu nisbah berasal kepada kudrat. Kudrat tu kekuatan, kekuasaan lah. Maksudnya, barang siapa beriktikad, barang siapa berpegang di hatinya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu, apa yang manusia buat, dia bukan sebenarnya manusia je, apa-apa makhluk buatlah, mana-mana makhluk, tapi khususkan pada kita lah. Sama ada baik atau jahat. Sama ada baik atau jahat. Sama ada kita nampak baik atau jahat. Sebab yang ada baik jahat hanya kita. Allah tak ada. Bagi Allah tak ada baik jahat. Dia tak ada pilihan baik atau jahat. Yang ada hanya kita aja baik jahat. Kenapa? Kerana kita ni hamba. Kita ni bukan owner, bukan tuan punya.
Malah kita pun dijadikan. Kita ni dijadikan oleh Allah. Jadi bila kita bukan owner dan kita dah ada, kita diberi peraturan, boleh tak boleh peraturan. Dan kita diberi kaedah baik buruk. Dan kita kena ikut. Yang baik kita kena kata baik, yang buruk kita kena kata buruk. Kerana baik dan buruk tu pencipta kita tetapkan dah. Ini namanya baik, ini nama buruk. Kenapa kita kata berjudi tu buruk? Sebab Allah yang kata berjudi tu buruk. Berjudi tu buruk, maka kita kata buruk. Bila Allah kata gitu, kita kena, bila Allah kata itu buruk, kita kata buruk lah. Boleh je Allah kata berjudi tu bagus, baik. Boleh aja. Jadi bila kita bukan owner dan kita ada peraturan yang owner kita suruh buat, dan owner kita bagi tahu ini baik, ini buruk, maka adalah baik buruk bagi kita. Bagi Allah, dia tak ada baik buruk. Sebab dia Tuhan punya. Jadi bila dia Tuhan punya, dia mana ada baik buruk? Dia yang buat. Dia mana dia yang buat kita? Di mana ada baik buruk? Dan dia yang letakkan buruk itu baik itu untuk kita, bukan untuk dia. Jadi bila kata kat sini, perbuatan dilakukan manusia buat. Manusia buat, maknanya nisbah manusia lah. Sama ada baik atau jahat. Sama ada baik atau jahat. Yang nisbah bagi kita, baik atau jahat. Semuanya terbit, semuanya terjadi, terbit daripada usaha ikhtiar, daripada perbuatan manusia itu sendiri. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Tak sangkut paut. Allah dah bagi kita kekuatan, bagi kita panca indera dan sebagainya. Kemudian dah tak ada sangkut paut dah. Ramai ni orang, ramai gila. Bukan ramai ni, saya nak sebut ni. Ramai gila. Orang faham macam ni. Iaitu Allah bagi kekuatan, Allah bagi panca indera, Allah bagi siap-siap. Kemudian bila Allah bagi siap-siap, kemudian Allah tak peduli lah. Maksud tak peduli tu Allah tak tahu dah lah. Engkau buat lah. Dah dapat kuasa. Macam mana kita dapat ayah kita bagi kita duit. Bila bagi duit untuk kita belanja, kita buatlah dan kita nak buat apa pun. Cuma ayah kita pesan, duit ni belanja seminggu, belanja jimat-jimat, belanja seminggu. Makan ke apa ke, buatlah. Tapi ayah kita suruh buat baik, benda-benda baiklah bagi duit. Maka bila kita dapat duit, terpulang pada kita untuk buat apa saja dengan duit tu. Kalau kita buat main judi, kita telah langgar perintah ayah kita. Tapi bukan ayah kita buat. Judi tu kan, dia bagi duit aja. Kita yang salah sebab kita main judi. Sedangkan ayah kita suruh buat benda baik. Buat makan, buat apa. Tapi kita buat main judi. Yang mana judi tadi tak ada kena-mengena dengan ayah. Ayah cuma bagi duit aja. Judi itu bukan dia buat. Bukan ayah yang buat. Macam tu juga kita makan nasi, kita buat benda baik. Benda baik tu bukan ayah yang buat, kita yang buat. Cuma ayah suruh aja kita buat. Nah, kita dengar cakap dia. Ramai orang faham begitulah Allah dengan makhluk dengan kita. Allah bagi kita duit dengan maksud sumber kekuatan, sumber penglihatan, pendengaran dan sebagainya Allah bagi. Lepas tu Allah tak, dan Allah bagi peraturan ini boleh, ini tak boleh. Lepas tu biar kau buatlah. Aku tak kena mengena dah. Engkau buat jahat, aku hukum. Engkau buat baik, aku bagi nikmat. Sila-sila aku tambah lagi nanti. Tapi aku tak ada kena mengena. Engkau buat baik pun kau buat jahat pun kau. Ramai tak orang macam ni? Ramai gila fahamnya. Ini pahaman Mu'tazilah. Ataupun boleh kita kata i'tiqad qadariyah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang pegang macam ni, sembahyang dia semua Allah tak terima. Cuma sah tapi Allah tak terima. Takut Takut oi. Malah bila kita kata macam ni, mesti orang macam seolah-olah tak boleh nak terima. Macam tak boleh nak masuk. Macam iya ke? Ya ke? Ada begitu. Sebab pahaman tu salah.
Fahaman yang betul semua Allah buat. Allah buat apa pula? Nanti kita baca dulu. Jadi um, uh, uh, maka i'tiqad itu dinamakan i'tiqad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad qadariyah itu iaitu manusia sendiri memberi bekas, manusia sendiri yang buat segala perbuatannya. Perbuatan manusia itu manusia sendiri yang buat. Tetapi dengan kudrah, dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia, yang Allah bagi kekuatan. Macam tadilah. Kita buat semua, kita buat sendiri, tapi duit ayah yang bagi. Dan ayah tak sangkut paut dah. Lepas tangan dah. Kita buat baik, kita dengar cakap ayah kita. Kita buat jahat, kita dah lawan cakap ayah kita. Tapi apa yang kita buat, baik ataupun jahat, tak ada kena-mengena dengan ayah kita. Ayah kita cuma bagi duit saja. Ini i'tiqad qadariyah. Sesat i'tiqad ni. Bukan gitu. Sesat. Kita baca lagi. I'tiqad ini, kalau ada apa-apa yang nak tulis nak tanya ke atau nak share berkaitan dengan ini, tulislah sebab benda ni sangat penting. Kadang-kadang akal tak boleh nak terima. Akal orang yang dah lama bergelumang dengan pahaman Mu'tazilah ni, dia macam tak boleh nak terima. Dia ada sesuatu dalam hati dia. Cuba luahkan je dekat komen. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Ini dia suruh kita fikir. Pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Baik, kalaulah dia kata kita boleh buat sendiri dengan kuasa yang Allah bagi, kenapa ada yang kita buat tak jadi, terbantut? Ada yang kita nak tak dapat. Kata kita buat sendiri, Allah dah bagi kita kuasa kan? Ada pula yang cuba nak baik sikit, dia kata memang Allah bagi kuasa, tapi bila kita nak buat apa-apa kena tunggu keizinan daripada Allah. Jika Allah izin baru jadi, Allah tak izin tak jadi. Buat tu kita juga, cuma dapat izin je daripada Allah, dapat sign daripada Allah, barulah jadi. Dia konar kat tu pula. Kita tetap kita buat tapi dengan izin Allah. Dia kata gitu. Kita buat dengan izin Allah. Salah juga fahaman ni. Jadi maknanya yang kita nak buat yang tak jadi tu sebab Allah tak izin. Kalau Allah izin, jadilah. Kita pun buatlah. Dia cover kat situ. Dia cover dekat izin Allah tu. Sedangkan, dia kata kat sini, banyak perkara kalau kita fikir, banyak perkara yang tak tercapai. Walaupun kita ada kuasa yang Allah bagi, tapi kita nak buat tak tercapai. Nak buat tak jadi juga. Kenapa tak jadi? Sepatutnya kalau ada kuasa kita buat jadilah. Ini menandakan yang menjadikan tu bukan kita, Allah. Allah yang menjadikan. Kita baca lagi. Kiranya manusia yang berkuasa, manusia ada berkuasa yang bersendirian. Manusia sendiri berkuasa. Niscaya tidak ada sesiapa manusia. Okey, dia kata kalaulah manusia tu yang berkuasa, yang kuasa Allah bagi kat manusia dan manusia tu berkuasa, dia kata niscaya tak ada manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Tak adalah orang nak susah. Orang yang hidup susah. Kenapa ada susah? Sebab apa yang dia nak, apa yang dia buat tak jadi. Bila apa yang dia buat tak jadi, maka bermakna yang dia nak tu tak jadi. Kata ada kuasa. Kata ada kuasa tapi nak buat tak jadi juga. Maknanya kuasa tu nama je kuasa. Pinjam je, kata je ada kuasa. Kata je kita buat. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ya betul, tapi kita bukan bahas iradah. Kita bahas kudrah. Kehendak-kehendak tu iradah. Itu akan datang. Itu nanti. Itu sifat yang seterusnya. Kita bincang sekarang ni bukan sifat iradah, bukan kehendak. Bukan Allah nak. Kita tak bincang itu. Tapi memanglah Allah yang nak. Tapi bukan kita bincang pakai kehendak. Kita bincang pasal buat. Buat. Allah yang buat. Yang ni payah nak terima ni. Payah. Macam-macam ada kat dalam kepala. Setan nak kacau. Bab akidah ni setan akan kacau. Allah yang buat.
Sebab kita cerita kudrah kan, bila kudrah buat sampai jadi. Jadi apa yang terjadi tu siapa yang buat? Allah yang buat. Bab nak, kehendak, iradah nanti. Tu satu lagi. Oh, payah nak terima, percayalah. Kadang-kadang mengaji 10 kali pun tak boleh nak terima lagi. Mulut kata ya, tapi hati tak boleh nak terima lagi. Kata Allah yang buat. Mesti dia akan cover balik. Cover yelah, walaupun Allah buat, kita ada usaha ikhtar. Dia cover kot ni. Dia payah nak terima, semua Allah buat. Sebab akal dia tak boleh, akal dia dah lama bergelumang dalam tong tai. Tak boleh nak bersihkan. Semua Allah buat. Tapi, ada aja tapi dia. Tapi, ya kalau salah kita yang buat. Dah. Dia sebut tadi, yang baik ke, yang buruk ke, semua Allah yang buat. Kalau kita nak gabungkan dengan iradah, Allah yang nak, kehendak Allah, dan Allah juga yang buat. Habis itu, kita buat, Allah juga buat. Kita buat, kemudian tunggu keizinan Allah, baru jadi. Maknanya syirik. Maknanya kita buat, dan Allah juga kuasa, kita pun juga ada kuasa. Sama-sama, kita buat, mana kita ada kuasa. Tapi Allah juga kuasa, Allah bagi izin. Maka kita dah syirik dengan Allah. Kita dah mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah dengan kita. Okey, kita baca lagi. Kita baca. Sebab ini dia agak ringan. Bukan ringan, dia agak mudah. Dia tulis panjang, berjela-jela. Kita baca tu. Okey. Sekiranya manusia ada berkuasa sendirian, jika manusia ada berkuasa sendirian, niscaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup sengsara, hidup miskin, sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Semua nak kaya raya, semua nak semua tak nak miskin dan sebagainya. Tapi kenapa jadi miskin juga? Semua tak nak sakit, tapi kenapa jadi sakit juga? Semua nak jadi maju, tapi kenapa ada juga yang tak maju-maju? Kita ada kuasa, buatlah. Kenapa tak jadi? Menandakan di situ perbuatan kita tu nama je buat. Nampak macam kita buat. Jadi perbuatan tu melalui ikut kita nampak macam kita buat. Tapi hakikatnya perbuatan tu Allah yang buat. Kita baca lagi fahaman yang salah ni. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan. Seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Orang yang kata manusia ada perbuatan dia buat. Dia ada buat. Allah bagi kudrat kuasa kat dia, lepas tu Allah tak campur tangan, yang tu dia buat dengan kudrat yang Allah bagi tadi. Orang ni tak kenal kekuasaan Tuhan dia. Tak kenal kudrat Tuhan. Tak kenal. Maka mazhab ini dihukum fasik, dosa besar. Ada juga ulama mengatakan kafir. Kafir weh. Ada ulama kata kafir, pegang macam ni. Tetapi yang mu'tamadnya tiada kafir. Yang mu'tamadnya berdosa besar lah. Kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Benda tak ada, benda mengadakan yang tiada. Benda tak ada, dia kata ada. Dia kata dia yang berkuasa untuk buat kuasa yang Allah bagi. Sedangkan Allah yang buat semua-semuanya. Lalu kok kita langsung tak ada kuasa. Okey, berkata mereka itu ada memberi bekas. Dia kata aku yang buat, dia pegang aku yang buat dengan kudrah yang Allah bagi, kekuatan yang Allah bagi, aku buat, dia kata. Maknanya aku buat, aku sendirilah buat. Dia kata berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba. Padahal kudrat hamba tidak boleh beri bekas sama sekali. Nampak aje. Macam kan kita dah bincang sebelum ni kan, macam bayang-bayang aje. Mana yang kat atas tu? Yang atas sikit tu. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti qalam, seperti pensel. Maka berjalanlah qalam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya qalam yang menulis. Nampak macam pensel, pen yang tulis. Adapun hakikatnya yang sebenar-benarnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Macam tu lah. Boleh ke kita kata boleh ke kita kata pensel ni yang tulis? Boleh ke kita kata pensel ni yang menulis? Bolehlah juga kita kata pensel ni yang menulis. Boleh. Tapi sebenarnya pensel ni tak tulis. Ni kita sendiri yang tulis. Tu dia kata tu. Samalah.
Kita umpama pensel ni lah. Nampak macam siapa punya kekuatan? Nampak macam pensel yang tulis. Yang bagi bekas. Tak, Allah yang bagi bekas. Maknanya kalau dalam nisbah ni, kitalah penulis yang sebenar, bukan pensel. Beginilah perumpamaannya yang disebut tu. Jadi seolah-olah pensel ni memang tak ada guna. Tak ada guna. Tak ada guna tu maksudnya tak ada berkuasa. Ya, tak ada berkuasa. Tak berkuasa pun pensel. Tak berkuasa. Dia tak boleh tulis pun. Mana boleh tulis? Boleh pensel ni boleh tulis? Tak boleh pun. Ni yang umpama kita. Tak boleh tulis pun. Tapi kita dah bagi kuasa dekat pensel ni. Apa yang kita bagi? Kita ambil karbon benda tah yang dalam ni, kita masuk, kita ambil kayu, kita letak kat luar. Lepas tu kita ambil benda lah karbon kat dalam ni, kita letak kat dalam tu. Okey, maknanya kita telah memberi kuasa, memberi kekuatan dekat pensel. Tapi boleh? Boleh tulis? Tak boleh. Tetap juga tak boleh. Kemudian kita pun ambil. Boleh. Tiba-tiba pensel ni mengaku dia yang tulis. Aduh lah. Tak muka, tak malu. Dia mengaku, pensel mengaku aku yang tulis. Kau tengok. Padahal, tulis. Mana boleh tulis? Kau dah ada kuasa kan aku bagi kau? Kuasa untuk menulis apa semua. Tapi hakikatnya sebenarnya siapa? Kita yang tulis. Macam tu juga kita bila, okey, sekarang pensel ni. Macam-macam yang dia nak kalau dia boleh fikir. Dia nak bagi sharpener, pakai cari sharpener bagi tajam. Dia nak macam-macam dia nak. Tapi tak boleh. Tak jadi. Kita kena ambil tulis. Begitulah perumpamaan kita dan Allah. Begitulah perumpamaan yang dibagi tahu kat atas tu. Jika kita faham, pensel ni tulis sendiri. Pensel ni tulis sendiri. Dah kita bagi dekat pensel ni kuasa iaitu menulis, iaitu benda hitam ni. Lepas tu kita kata engkau tulis sendiri dan tulislah sendiri. Kita otak tak center. Kita otak tak center. Sebab apa? Sebab tu salah. Mana boleh? Tapi dah bagi kuasa kat dia. Dah bagi kuasa dekat pensel ni. Apa tak tulis? Dah ada dah. Maka tulis tu ikut ketentuan ataupun takdir yang Allah telah tentukan apa jadi. Fahaman tu fahaman pening. Yang berkata, dah lah, ni pensel lah tulis. Dia tulis. Oh, pening. Fahaman pening, dia kata. Maknanya yang selalu buat penutup ucapan yang baik-baik semuanya daripada Allah dan yang buruk dan segala kekurangan adalah daripada saya sendiri, maka ayat sebegini tidak boleh digunakan. Tak. Ayat macam ni wajib guna. Mesti kena guna macam ni. Mesti kena kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Mesti kena kata gitu. Betul dah ayat tu? Tak boleh kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Tak boleh kata. Pula dah. Tadi kata yang baik ke, yang buruk ke, semua Allah yang kehendak, Allah yang nak dan semua Allah yang buat. Tiba-tiba nak cakap tak boleh cakap. Berdosa besar cakap gitu. Cakap macam apa? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Berdosa besar cakap. Siapa cakap macam ni berdosa besar. Kalau kerajaan Islam kena tangkap penjara. Orang cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Kenapa pula tak boleh cakap? Sebab tak ada adab dengan Allah. Tidak beradab. Yang kita bincang pegang dekat hati. Yang kita bincang bukan cakap kat mulut. Dia beza. Cakap kat mulut masalah lain. Pegang kat hati masalah lain. Kita tengah bincang tengah yang perlu dipegang di hati. Bukan yang perlu dicakap di mulut. Yang perlu cakap mulut nanti. Tak masuk lagi bab tu. Bila nak cakap, kita sekali-kali tak boleh sangka buruk dekat Allah. Kita sekali-kali tak boleh kata. Malah para ulama' kata, tak boleh kata Allah buat kera. Boleh tak? Siapa yang cipta kera? Allah. Berdosa. Berdosa. Siapa yang cipta babi? Siapa yang buat babi? Allah. Berdosa. Siapa cakap gitu? Habis tu pegang semua Allah buat lah.
Babi pun. Kecuali yang boleh cakap dalam belajar. Istilah dia panggil medan ta'lim sahaja. Dalam belajar je boleh cakap. Belajar dan mengajar macam ni. Kat luar tak boleh cakap. Tengok tu babi tu. Tu babi tu. Wah. Cantik ciptaan Allah babi tu. Haram berdosa. Siapa cakap gitu? Cakap tu masalah adab. Bagaimana pula dengan pendapat kata kita hanya pelakon yang ikut skrip? Itulah yang kata kat atas tadi tu. Yang kita baca ikut apa? Ikut apa? Pen tadi ikut skrip lah tu. Ada dalam kitab kita kan? Kat atas sikit tu. Kita umpama dia kata umpama qalam yang tulis tu. Hakikatnya semua Allah. Kita umpama qalam ni tak ada apa-apa pun. Cuma dia kata kita hanyalah ikut skrip. Kata disebut kat mulut tak boleh cakap gitu. Cakap tak boleh. Tapi hakikatnya memanglah gitu. Kita ikut skrip lah. Kita ikut takdir yang Allah dah telah tulis. Skrip sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Sejak azali lagi. Sekarang terjadi tanjizi hadis. Bila terjadi. Allah yang ada sifat suluhi qadim. Kalau nak cerita pasal tu lah. Kalau tak nak pakai istilah tu tak apalah. Tolak dulu istilah tu. Pening nanti kan. Jadi kita memang ikut skrip. Tapi tak boleh cakap gitu. Cakap mana? Cakap kat luar. Tak boleh. Berdosa. Mana boleh cakap gitu? Yang kita kena cakap, kita lah buat. Akulah buat. Engkau lah buat. Kalau benda itu benda jahat. Tapi kalau benda tu benda baik, kita kena kata daripada Allah. Sebagai beradab. Jangan kita kata kita buat pula. Allah. Sebab tu, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Serah kat Allah balik. Dalam majlis ta'lim je boleh cakap begitu. Ya. Sebab nak belajar lah. Kalau tak boleh cakap, nak belajar macam mana? Kalau tak boleh cakap, ustaz tak boleh cakap. Habis tu nak cakap macam mana? Saya nak tanya tapi tak boleh cakap. Macam mana nak faham? Sebab tu dalam medan ta'lim, dalam majlis belajar, boleh cakap. Tapi kalau cakap bukan dalam belajar, tak boleh. Hanya pengajar dan pelajar je boleh cakap ketika nak memahamkan masalah ini untuk dipegang. Tapi cakap tak boleh. Mana boleh cakap? Cuma yang buruk pada sisi manusia saja kerana hukum syarak. Macam ustaz sebut tadi. Betul lah. Di sisi kita nampak buruk. Jadi kalau kita kata yang buruk tu Allah buat, mana kita telah meletakkan yang buruk tu Allah yang buat. Allah yang buat benda buruk. Sedangkan bagi Allah mana ada buruk. Bagi kita yang buruk. Sebab tu tak ada adab dia panggil. Su'ul adab. Buruk adab. Berdosa. Berdosa. Tak beradab. Sebab kita tak beradab dengan ibu bapa pun dah berdosa. Ini tak beradab dengan Allah. Ini bukan kecil-kecilnya. Bukan kecil-kecilnya. Tak beradab dengan Allah. Kata, siapa yang buat tai anjing? Allah lah yang buat. Allah buat segala-galanya termasuk tai anjing. Haram. Cakap gitu. Nampak? Kita beradab. Sebab kita ni jangan ingat Tuhan ni macam kita. Kita ni tak boleh buat lebih kurang. Kalau orang belajar buat wakaf. Bila dia dah mewakafkan tanah tu, dia tak boleh ambil balik. Walaupun nak bagi yang lain. Dia wakaf tanah 1 ekar untuk buat masjid. Wakaf. Lepas tu, esok lusa dia bertukar. Allah, rasa sayang pula tanah ni. Dia dah wakaf, bagi Allah dah. 1 ekar. Istilah panggil bagi Allah lah wakaf. Untuk buat masjid. Tiba-tiba, esok lusa, tak apalah ada tanah 10 ekar. 10 kali ganda. Tak apalah, tukarlah. Ya Allah, tukarlah. Yang semalam tak jadi wakaf dah. Nak bagi yang 10 ekar, 10 kali ganda. Nuh, belah sana. Tak boleh. Malah 100 ekar, 1000 ekar nak bagi, nak ganti tu pun tak boleh dah. Sebab kita berurusan bukan dengan makhluk. Kita berurusan dengan Tuhan. Dia bukan sama berurusan dengan makhluk. Kalau makhluk silap-silap dia nak. Aku tak jadilah bagi engkau yang 1 ekar ni. Aku nak bagi engkau yang 10 ekar belah sana. Kau nak tak? Oh, nak. Tak apa, tukar. Itu dengan makhluk. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi adab tu kena jaga. Allah cipta habis tu kalau Allah cipta semua yang kita buat baik atau buruk, kalau berak kat dalam toilet tu Allah cipta juga. Kata, ya Allah cipta, haram cakap gitu. Tak boleh. Sebab benda tu jijik. Kenapa kita ni sebah kat Allah? Benda betul bolehlah cakap. Tak semestinya. Ada benda betul tak boleh cakap. Ada benda betul tapi tak boleh cakap. Contohnya mengumpat. Benda tu betul. Benda perkara itu betul. Kalau kita cakap dekat orang ni, dia dengar, dia akan terasa hati. Dia tak suka. Maka kita cakap juga. Benda betul. Maka jadi mengumpat. Dosa besar. Tak semestinya benda betul boleh cakap. Sebab tu ada orang istilah dia panggil apa? Aku cakap benda betul. Tak semesti. Kadang-kadang benda betul kena cakap.
Kadang-kadang benda betul tak boleh cakap. Kalau bercakap jadi mengumpat. Ada. Sama antaranya mengumpat Allah. Iaitu mengatakan benda buruk-buruk dekat Allah. Maka tak ada adab. Itu masalah cakap. Sebenarnya saya tak nak masuk lagi masalah cakap. Sebab kita baru cerita masalah pegang dalam hati. Dia akan keluar lah. Dia akan datang dekat hati kita. Dia panggil persoalan-persoalan. Takkanlah itulah, inilah, itulah. Cepat dia pergi. Sedangkan kita tak bahabat cakap. Kita hanya bahabat pegang dulu. Tapi tak boleh terima. Sebab kalau aku pegang ini bermakna gini. Sebab tu dia sampai ke? Sampai. Dia akan jadi gitu. Setan akan kacau. Garanti. Setan akan kacau. Jadi, kalau tengok soalan tadi, kita kena cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Kita kena kata gitu. Hakikatnya, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah juga. Tapi tu tak boleh cakap. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh cakap. Sebab kadang saya dengar juga, wallahu alam, okey kita sambung akan datang. Kalau ada salah silap, minta maaf. Semua sekali yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah. Loh, kenapa nak cakap hakikat kedua-dua daripada Allah, yang baik dan buruk daripada Allah? Tak payah cakap. Itu untuk pegang. Tapi ada orang cakap gitu. Lepas tu tak payah cakap. Cakap yang baik daripada Allah, aku yang buruk, aku yang buruk. Kita ni hamba. Semua keburukan kita letak kat kita. Jangan letak kat Allah. Itu baru nama hamba. Bila kita anggap kita ni bukan macam hamba, kita ni macam apa tah, macam Tuhan apa kita anggap. Itu yang kita nak letak keburukan dekat Tuhan tu. Buruk semua letak kat kita. Buruk semua kita yang buat, kita yang jahat, kita semua kita. Yang baik semua Allah. Itu baru nama hamba. Itu baru nama hamba. Kalau misal kata anak kita buat benda tak elok, macam mana kita nak letak reaksi kita? Marah ha? Dia buat benda tak elok, benda maksiat, benda dosa, kenalah marah. Apa benda lah kau buat ni, berdosa tahu tak? Jangan buat macam ni, berdosa. Itulah reaksi kita. Itulah reaksi. Takkan kita nak kata Allah buat pula. Mana boleh kata gitu? Haram. Habis sebenarnya memang tak apa yang terjadi semua Allah buat. Semua di bawah kekuasaan Allah, ataupun semua yang terjadi Allah lah buat. Kalau soalan dia, kalau bukan Allah buat, siapa buat? Siapa buat? Dialah buat sendiri syirik. Dia telah menyamakan Allah dengan dia. Boy, macam besar sangat kau boleh buat sendiri. Syirik. Maka kita hidup di atas dunia, kita hidup macam biasa. Benda baik kita kata baik, benda jahat kita kata jahat. Cakap macam biasa. Kita bukan cerita apa yang kita nak berjalan, nak hidup di atas dunia. Bukan, kita cerita tentang pegangan, nak pegang dekat hati. Semua Allah buat. Semua Allah buat. Kalau kita kata yang macam mana ikut skrip tadi? Mana tadi? Hilang dah pula. Kita ni macam bagaimana pula dengan pendapat kata kita hanya pelakon yang ikut skrip. Haram cakap macam ni kalau kat luar. Masa belajar cakap boleh. Memang kita ikut skrip pun kita macam apa? Puppet Puppet yang dikawal dengan tali. Gitulah kita. Tapi tak boleh cakap dekat luar. Tak boleh cakap gitu. Kita cakap untuk mengajar, untuk belajar boleh. Tak boleh cakap gitu. Kalau kita macam seolah-olah kita ni tak apa yang terjadi semua Allah lah buat. Itu kalau di luar tak boleh cakap, hukumnya haram. Kita ni sebagai puppet aja. Kita ni macam wayang kulit aja kita ni, semua Allah buat. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Habis kalau yang buruk macam mana? Yang buruk pun Allah buat, haram cakap gitu. Di luar. Hanya boleh nak belajar je untuk pegang. Yang buruk pada sisi manusia saja. Ya, yang buruk-buruk tu kita nampak buruk sebab Allah kata ini buruk bagi kamu. Ini buruk bagi kamu. Bukan bagi aku. Bagi kamu ini buruk. Maka kita kata, oh buruk. Dia kata, ini baik bagi kamu. Kita kata baik. Kemudian kita nak nisbahkan buruk tu dekat Allah. Bagi kamu buruk, bukan bagi aku. Bila aku mencipta bayi yang tak bersalah, tak ada apa, bayi aku cipta, kemudian aku matikan dia. Aku matikan dia dengan cara yang sadis. Dengan cara dicolek orang. Kemudian dibelah perutnya, dia ambil buah pinggang. Contoh. Budak-budak orang ambil buah pinggang. Saya tak tahu lah. Bagi contoh je. Dicongkel matanya. Aku matikan dia.
Adakah Allah zalim ataupun kejam dengan buat gitu? Sebab Allah lah yang buat, takkan siapa lagi buat. Oh, kita nampak kejam. Kerana Allah kata, jika kamu melihat dicongkel mata, dibunuh bayi yang tidak bersalah, maka engkau kena kata ianya jahat, ianya kejam bagi engkau. Tapi bagi Allah, tidak. Sebab aku yang cipta daripada tak ada kepada ada. Kemudian aku nak buat apa, aku buatlah. Sebab aku yang buat dia daripada tak ada kepada ada. Bagi kamu semua, bukan kamu buat daripada tak ada kepada ada. Tidak. Bendanya dah ada, aku punya. Jadi engkau kena kata kerana ini bukan hak milik engkau, bayi ini bukan engkau punya, bukan engkau buat bayi ini, aku yang buat, maka aku nak bagi tahu. Kalau bunuh macam ni berdosa. Kalau buat macam ni tak boleh. Salah. Buat macam ni bagus. Itu aku dah letak peraturan dekat bayi ni. Bagi kamu. Tapi bagi aku tidak. Aku buat dia daripada tak ada kepada ada. Kemudian aku nak mati kan? Saya cerita bayi baru nampak. Ngeri tu sikit. Sebab banyak bayi yang mati. Siapa yang matikan? Banyak bayi-bayi yang Allah, sedih kita tengok. Kerana Allah kata kalau tengok macam ni kena sedih. Kalau tengok macam ni kena kata ianya salah. Kalau tengok macam ni kena kata ianya betul. Contohlah buat baik dengan baik sebagainya. Bagi kita bukan bagi Allah. Sebab banyak yang tarik nyawa sama Allah yang tarik nyawa. Tapi bagi Allah tak adalah macam kita ambil. Kita buat pensel ni. Maka pensel ni kita boleh patah, kita boleh buat, kita boleh kerat, kita boleh buat apa saja sebab kita yang buat daripada tak ada kepada ada. Tak zalim bagi kita. Tak zalim bagi kita sebab kita yang buat. Kita boleh mana kata kau patahkan pensel zalim. Aku buatlah. Aku belilah atau aku buatlah. Mana boleh? Kita buat air teh. Kita boleh letak teh sebungkus 2 kali kau. 2 kali kau. Kita boleh letak sebungkus, kita boleh letak 2 bungkus, kita boleh letak 3 bungkus. Lepas tu kita boleh letak 1 sudu gula, 2 sudu gula, 3 sudu gula, bergantung pada kecil manis kita lah. Nak tinggi kecil manis, kita letak. Tak zalim. Sebab kita yang buat sendiri. Kita punya. Tak ada kena-mena pun. Minum lah. Kita buat. Kemudian kita buat pekat, manis, lepas tu kita cuah. Aku punya. Suka hati aku lah. Tapi kalau bukan kita punya, baru dia salah. Kalau bukan perkara itu kita punya, kita ambil kawan kita punya, dia baru beli teh, uncang. Kita ambil teh dia. Sedangkan kawan kita, kau ambil satu Kalau kau nak minum, kau ambil lah satu. Gula tu ada bungkus-bungkus tu, kau ambil lah 2 bungkus gula. Dah manis dah tu, satu cawan. Kawan kita punya. Kita pergi ambil 5 bungkus. Kita salah sebab tu bukan kita punya. Kemudian kita buat bubuh gula pula, kita ambil banyak-banyak sampai manis. Lepas tu kita cuah, bukan nak minum, kita cuah. Kita salah. Sebab itu bukan kita punya. Mana boleh kita buat gitu? Kerana tuan punya dah bagi peraturan. Ambil satu aja, jangan ambil lebih. Tapi kalau kita punya, kita daripada tak ada kepada ada, kita yang buat, iaitu kita beli. Suka hati kita lah. Begitulah Allah. Bagi Allah, nak buat apa pun mana zalim daripada tak ada kepada ada. Tapi bagi kita, Allah cipta, bukan kita buat kita. Salah satu. Kita tak buat benda-benda yang lain. Perkara-perkara anak-anak semua kita tak buat. Maka ada peraturan yang owner bagi. Kita kena ikutlah. Kalau kita salah, kita zalim, kita salah. Kat situlah dia. Kat situ pemahaman yang kena faham. Kena faham kat situ. Sebab tu kita mesti pegang sentiasa bersangka baik dengan Allah, sama ada baik atau buruk yang datang. Ya, kita rasa sentiasa kena sangka baik dengan Allah. Kita rasa je benda buruk. Sebab tu ada istilah dia panggil, ada hikmahnya. Oh sabar, ada hikmahnya. Sebab kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Tak boleh bersangka buruk. Tak boleh bersangka buruk dengan Allah. Kesimpulannya dalam hati pegang baik dan buruk perbuatan Allah. Ya. Tapi marah tu dapat dikontrol lah pasal dah belajar pasal Quran. Berdosa tak kalau kita terjerumus pada kemaksiatan, tapi kita sandarkan keburukan kita buat tu pada Allah? Kan nak cakap tak boleh tadi. Yang mana dalam hati kita duk kata Allah dah buat, nak buat macam mana seolah-olah tiada penyesalan dalam diri. Tak selesai, tak selesai, penyesalan tak penyesalan. Kita ada dalam hati kita, kita kata maksiat dah jadi, ini takdir Allah yang takdirkan dalam hati kita.
Kita kata gitu, hukumnya haram berdosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Kalau kata Allah buat, tak payah cerita sampai buruk-buruk maksiat. Kata kera pun tak boleh, kata Allah buat kera. Kat situ, sebab tu saya bagi contoh tu. Saya bagi contoh kera babi. Tak boleh kata Allah buat babi. Tak boleh. Siapa buat babi? Cipta babi. Allah. Tak boleh. Siapa buat tai? Allah. Tak boleh. Cakap tu tak boleh. Cakap. Kalau tak boleh kata cakap macam tu, tiba-tiba kata Allah buat maksiat. Allah yang buat, maksudnya Allah buat maksiat. Allah yang jadikan kita buat maksiat. Lagilah tak boleh. Sedangkan setakat tai tu, itu bukan maksiat pun. Tai je pun. Kera je pun. Apa lagi yang siapa ni bagi contoh? Siapa buat, yalah, tu je lah 3 tu. Pun tak boleh. Padahal kera biasa lah. Babi je lah, tai biasa lah. Tapi tak boleh kata Allah buat. Kalau macam tu pun tak boleh kata Allah buat, tiba-tiba nak kata Allah yang buatkan kita buat maksiat tu. Kata Allah yang buat. Allah yang dah takdirkan dah. Kita kata gitu. Mana boleh? Lagilah tak boleh. Habis tu, kena kata macam mana? Kita lah buat. Tapi kita pegang, semua Allah buat. Tu kita pegang. Untuk pegangan kita, semua Allah buat. Untuk kata, kita buat. Kita ni macam terkepit tau. Memang kita hamba ni terkepit. Belajar tauhid ni buat kita mudah redha dengan apa yang berlaku dalam perjalanan hidup kita dan mudah untuk kita jauhi ribah. Betul. Betul. Kita katakan, contoh kita katakan, Allah dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Allah yang anugerahkan rezeki. Allah yang murahkan rezeki kita. Allah yang bagi. Tiba-tiba kita terima benda yang buruk, rezeki habis hilang. Allah lah juga yang ambil dari segi pegangannya. Kenapa kera pun tak boleh cakap Allah yang buat sedangkan kera itu makhluk biasa? Memanglah. Memanglah. Tai pun makhluk juga. Tai pun makhluk juga. Toilet pun makhluk juga. Lubang tai pun makhluk juga. Jadi kalaulah nak kira makhluk tu, tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tak boleh. Bukan kata bukan Allah buat. Adab. Okey, kita kata gini. Okey, kita nak faham bab adab. Kita panggil nama ayah kita Idris. Nama ayah Idris. Tahi tu najis, kera tu bukan najis. Bukan masalah najis. Dia masalah hina. Hina. Masalah ianya hina. Macam hina lah. Hina. Menggelikan, hina macam tu. Dia bukan masalah najis je. Apa sahaja yang hina. Tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Contoh benda betul. Nama ayah kita Idris. Kita panggil dia Derih. Derih, main sini kejap. Boleh tak? Betul nama dia. Itu ayah kita tapi betul nama dia Idris. Kenapa panggil Derih? Malah panggil Idris pun tak boleh kan? Tak boleh dari segi adab. Bukan makna tak betul. Betul. Tapi tak boleh panggil dari segi adab. Adab mana boleh panggil gitu. Kita katakan, kita nak ajak makan mak kita. Kita panggil, "Oi, makan. Woi, jom makan." Oi. Bukan panggil woi itu panggil lah. Panggilan lah tu, woi, woi, makan. Kita panggil kawan-kawan, woi. Makan. Kita panggil mak kita, woi, makan. Boleh je. Memang nak ajak makan, memang betul nak ajak makan pun. Tapi tak boleh, tak ada adab. Dia bukan masalah najis. Sebab dia masalah perkara yang kita pandang hina. Dia masalah apa sahaja yang kita pandang hina tak boleh nisbah pada Allah. Sebab dia panggil kurang adab. Kurang adab. Contohnya, macam ni, contoh kera ni nampak kera kan? Kera. Kera kan dia jalan macam ni. Kan? Macam tu kan dia jalan. Nak buat tak boleh. Tiba-tiba ayah kita. Dia buat gerakan macam tu.
Macam empat tangan. Macam tu kan. Kita kata ayah ni macam kera lah. Boleh tak cakap tu? Memang betul ayah dia buat macam kera. Ayah ni buat macam kera dia buat tu. Ayah ni tiru kera, buat macam kera. Kita kata gitu. Dekat situ pun dah ada tak ada adab. Kita kata ayah kita macam kera. Sebab ayah kita buat sebiji macam kera tu. Macam tu lah buat. Tu kita kata gitu. Tak boleh. Dengan ayah tadi tak boleh. Tak ada adab. Tak ada adab. Tapi kera. Memang pun ayah kita buat macam kera. Memang perbuatan tu sebiji macam kera. Au. Kera apa? Au. Ke au. Itu apa? Itu serigala. Yang au gitu lah. Dia buat lah. Ayah ni macam kera lah. Tak boleh cakap. Tapi memang ayah dia buat macam kera. Pun tak boleh cakap. Tak beradab. Benda betul. Jadi, kita tak boleh sebut Allah yang buat. Tapi memang Allah buat semua. Tak boleh. Tak boleh. Sebab perkara tu hina. Apa sahaja perkara hina. Bukan masalah najis atau tidak. Masalah hina. Perkara hina. Ingos. Ingos kan hina? Pui. Ada walaupun ada kat muka engkau. Apa nama ni? Kahak tadi tu, hijau tadi tu, Allah yang buat kahak tu. Tak boleh cakap gitu. Sebab sebab dia macam mengumpat Allah. Istilah mengumpat. Okey, kalau nak tengok sebab dah ditimbulkan masalah ni. Okey. Langkah kejap sebab lambat lagi nak sampai sini. Langkah kejap Siapa nama yang cerita pasal kera apa tadi kan? Mari kita langkah kejap muka surat 37 kita baca. Muka surat 37. 13. Saya nak baca. Sekejap lagi kita akan ulang sekali lagi lepas ni. Buka muka surat 37. Kalau Jawi muka surat 26. Ah, 26 ataupun 25 bawah. Cuba tengok sikit je nak baca. Saya nak baca sikit je muka surat 37 tu kan. Sebab dah tanya kan ni benda tak sampai lagi. Sini tak sabar. Sebab tu saya kata dah masuk bab ni macam-macam datang. Tak puas hati, tak terima, macam tak terima, angguk-angguk pun tak terima, mulut cakap pun hati tak terima, macam-macam adalah. Sampai kan tak boleh nak sabar tunggu muka surat 37. Tak boleh. Sekarang je aku tahu. Kenapa? Sebab lama sangat duduk dalam apa nak cakap. Maka kita kata apa sal pula kan? Kita ikut logik kita. Nurika dah gelak lah. Dia tak apa, dia orang pandai. Okay, tengok 37. Bila sebelum ni lagi lah yang baik dan buruk Allah buat. Oh tak boleh terima. Takkan yang buruk pun Allah buat. Yang buruk Allah tak bagi buat. Tapi Allah yang nak, Allah yang jadikan. Apa sebelum ni tak boleh terima. Dah sebut berpuluh-puluh ratus kali baru terasa macam boleh terima. Sama juga kan? Apa pula? Memang Allah yang buat. Takkan tak boleh cakap benda kebenaran. Mari kita lompat muka surat 37. Kejap je. Sikit saya nak baca. Nanti kita ulang balik akan datang. Apa dia? Yang dia kata, kenapa awak tak naik haji? Dijawabnya belum ada seru. Tak boleh kata gitu. Kenapa tak naik haji? Belum ada seru. Sebab belum ada seru tu maksudnya Allah tak takdirkan lagi ataupun Allah tak panggil lagi. Allah tak bagi lagi. Macam tu. Allah tak bagi lagi. Allah tak bagi lagi aku pergi. Allah tak bagi lagi aku pergi. Sebab tu aku tak pergi Mekah. Tak boleh kata gitu. Tu, tak boleh. Yang kedua, apa sebab si Fulan bercerai? Kenapa dia orang tu dah bercerai? Dah bercerai. Maka dijawabnya dah takdir. Tak boleh cakap macam tu. Tak, memanglah bercerai tu dah takdir kan? Biasa kata dah takdir dah. Tak boleh. Kemudian dia tanya, apa sebab nakal dan jahat dan tak maju? Nakal, jahat dan tak maju. Ataupun kenapa ni hidup kau ni, aku sekarang dah berapa tahun kita tak jumpa, 10 tahun, aku dah pakai kereta besar, aku dah usaha, aku dah dapat, tapi kau ni duduk takut lama macam 10 tahun lepas. Kenapa kau jadi macam ni? Dia kata apa? Dia jawab, sudah nasib, sudah bahagian, Allah dah takdirkan, inilah bahagian aku. Tak boleh cakap macam tu. Tapi memanglah Allah yang tentukan. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah.
Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah. Tu tak ada adab tadi. Mengumpat Allah Ta'ala dan telah berani menyalahkan Tuhan. Cukup setakat tu, nanti kita ulang balik bab tu. Belum masuk lagi bab tu. Tak boleh. Adab tak boleh cakap. Tak boleh. Yang baik aja boleh cakap dengan Allah. Cakap, adab. Sebab kita dengan Tuhan ni, dia tak sama. Tak sama kita dengan makhluk. Adab kita dengan makhluk dan adab kita dengan Tuhan tak sama. Tak sama. Kita boleh kata, kita tanya, okeylah, cuba dengar. Cuba dengar. Selalu dengar bila ada orang yang degil tak nak belajar Fardhu Ain, dia kata nak buat macam mana bahagian masing-masing. Mengumpat Allah, berdosa. Berdosa ni. Boleh tak kita bertaubat? Pastilah boleh. Taubatlah. Taubat dengan Allah. Kalau mengumpat orang, payah nak kena minta ampun dengan orang, minta ampun dengan Allah. 2 kali kena minta ampun. Tapi kalau mengumpat Allah, senang sikit. Iaitu minta ampun dengan Allah je. Settle. Minta ampun dengan Allah. Settle. Tak boleh kata gitu. Saya dah lompat muka surat 37 dah. Ingat nak baca nanti slow-slow. Tapi tak boleh. Orang selalu cakap bercerai sebab dah tak ada jodoh. Tak boleh cakap macam tu. Sudah sebab dah takdir. Tak boleh cakap macam tu. Tapi memang takdir Allah pun itu pegang dekat hati. Saya biasa dengar orang cakap belum dapat hidayah. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Kena cakap macam mana? Hidayah kena cari. Hidayah kena cari. Usaha. Kena cakap gitu. Tapi usaha kita tak bagi bekas. Itu bab lain. Itu bab pegang. Usaha. Nak kaya usaha. Duduk saja mana boleh kaya. Cakap kena cakap gitu. Duduk saja lepas tu nak kaya. Siapa nak bagi kau duit? Kerja. Kena cakap gitu. Tapi dalam hati, Allah yang bagi kaya. Kerja kalau Allah tak bagi tak dapat. Itu hati pegang. Cakap kena cakap sebab kita hidup atas dunia kan. Takkan nak cakap pelik pada orang. Cakap macam biasa pada orang. Kalau kita belum dapat cucu, kita cakap belum ada rezeki. Macam mana pula tu? Belum ada rezeki. Belum ada rezeki. Dia double meaning. Kalau kata belum ada rezeki. Dia double meaning sikit. Masih boleh lagi lah kot. Sebab dia ada double meaning. Dia tak nak straight. Terus mengumpat Allah. Kata Allah tak bagi. Tak cantik lah juga. Belum ada rezeki pun tak cantik juga. Cuma dia masih lagi double meaning lah. Masih lagi tak straight to the point. Double meaning. Masih boleh lagi. Cuma tak cantik juga. Belum ada rezeki. Tak boleh. Usaha. Buatlah satu. Buat itu ini apa semua. Tapi cakap belum ada rezeki seolah-olah kita mengumpat Allah yang tak nak bagi, atau Allah yang kita mengumpat Allah. Kita kata Allah tak nak bagi. Allah yang tak nak bagi kita rezeki. Kita mengumpat Allah tu, Allah tak nak bagi kita rezeki. Kita kata gitu. Sedangkan kita tahu ke Allah nak bagi ke tak nak bagi? Mana tahu. Jadi cakapnya wallahu alam. Boleh juga. Wallahu alam. Tak ada rezeki. Saya tak cakap tak boleh cakap. Cuma dia tak. Sebab saya sebut double meaning tadi. Boleh cakap tak ada rezeki. Sebab dia ada double meaning. 2 makna. Kalau tak ada rezeki, macam mana nak cakap? Dia double meaning lah. Masih lagi, kalau orang cakap tu okey lah. Cuma sebaiknya jangan cakap. Sebaiknya jangan cakap. Sebab dia maksud tak ada rezeki tu maksud, boleh lah. Tak cantik cakap gitu. Apa-apa yang kita tuduh Allah, tuduh istilah, mengumpat Allah, jangan. Kalau kita kata tak ada rezeki dengan maksud Allah tak bagi. Allah tak bagi. Kita kata kita mengumpat Allah tu. Kita mengumpat Allah tu. Kata-kata Allah tak bagi. Mana kita tahu Allah tak bagi? Tu. Mana kita? Dah tak dapat. Allah tak bagilah tu. Tak semestinya. Cuma bila kata tak ada rezeki lagi, dia ada double meaning. Dia boleh kata tak sampai lagi. Macam mana nak cakap? Sebab bila kita kata tak ada rezeki, seolah-olah kita menolakkan belum diizinkan Allah. Mengumpat Allah juga. Mana tahu Allah izin ke Allah tak izin lagi? Mana tahu Allah tak izin lagi? Cuma dia masih lagi ada double meaning. Saya tak kata tak boleh. Dalam bab izin, dalam bab tadi, kalau cakap belum dikurniakan rezeki, sama juga, double meaning.
Kadang-kadang boleh jadi salah, kadang-kadang tak apa. Tak jadi salah. Double meaning. Ingat senang lah. Nampak? Bila kita belajar, kita jumpa. Senang kalau nak lebih jelas, baca muka surat 37 tu. Lepas tu cuba renung-renungkan. Cuba renung-renungkan. Dan cuba kiaskan dengan perkara lain. Dia ada surat 37 tu, boleh baca. Kalau parti kita kalah Pirayu, nak cakap apa? Salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Kita tak cukup usaha. Gitu. Bukan sebab Allah tak bagi. Kita yang tak cukup usaha. Kita yang tak cukup apa? Tak cukup macam tak cukup lagi. Tak cukup usaha, tak cukup baik lagi. Kita tak cukup baik lagi. Bukan sebab Allah tak bagi, sebab kita yang tak cukup. Letak kita. Jangan ngumpat Allah. Kita kena sentiasa bersangka baik kat Allah. Sentiasa. Betul tu orang mengaji tauhid, kalau dia pegang sungguh-sungguh, tak banyak cakap. Dia takkan mengumpat Allah. Takkan. Belum cukup usaha okey. Belum cukup usaha kita mencuba. Kenapa tak kahwin lagi? Aku yang malas cari. Kenapa tak kahwin lagi? Aku duk tunggu mana dapat. Macam tu. Salahkan kita. Kenapa tak kahwin lagi? Akulah milih sangat duk cari. Banyak kena betul kan? Ya. Kena kuatkan Allah. Apa sahaja jangan mengumpat Allah. Okey, saya ulang balik. Baca muka surat 37. Siapa yang nak tak sabar-sabar nak tahu benda apa? Perkara ni, baca muka 37, sangat cantik. Sangat cantik. Kenapa bercerai? Sebab dah takdir, tak boleh cakap gitu. Tu pegangan Jabariyah. Telah mengumpat Allah. Seolah-olah menyebabkan Allah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Seolah-olah Allah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Kenapa aksiden? Dah takdir. Tak boleh. Habis tu kenapa? Aku yang cuai. Itu cakap kat mulut dari segi adab. Hati, Allah semua. Allah semua. Baru habis baca satu dah sejam dah. I'tiqad Jabariyah. Okey, kejap. Sebab ada soalan tadi tu yang jadi lama tu. Macam tak redha. Macam je tak redha. Bak redha lain pula. Kenapa bercerai? Tak ada persefahaman. Betul. Maksudnya salahkan diri. Yang penting salahkan diri sendiri. Yang penting salahkan diri sendiri. Kita yang lemah kita. Jangan salahkan Allah sekali-kali. Jangan salah. Jangan letak benda buruk dekat Allah. Tapi tadi baru kita belajar. Yang baik dan buruk daripada Allah. Itu untuk pegang, bukan untuk cakap. Bila kita faham sungguh-sungguh, kita rasa kita ni terkepit, kita rasa kita ni tak ada nilai, kita rasa kita ni tak ada guna. Baru itulah maksud hamba yang sebenar. Hamba ni dia kena rasa diri dia tak ada nilai, tak ada guna. Tak ada apa kita ni. Itu yang kata apa? Kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Itu maksud tak ada apa. Langsung tak ada. Sampai terasa gitu. Terasa. Jadi, pegang Allah yang jadikan. Benda yang macam ni. Tapi kena salahkan diri sendiri. Itu bawa hamba. Kalau selagi kita tak kenal hamba tu apa, selagi itulah umpama mayat. Ya? Umpama mayat. Selagi kita tak tahu hamba tu apa, selagi itulah kita kata kita. Kita ni hamba. Kenal diri ni hamba. Hamba sentiasa berada dalam keadaan terkepit. Tuan dia buat salah, dia kena mengaku dia salah. Aku yang salah. Mana boleh hamba kata tiba-tiba tuan aku yang salah? Tak boleh. Dia kena kata aku yang salah. Hamba tadi. Apa sahaja. Stop dulu kat sini. Kita masuk i'tiqad Jabariyah akan datang. Kita sambung lepas pilihan raya nanti. Kita ada 3 suruhan. Allah suruh kita buat 3 perkara. Saya dah sebut banyak kali ni. 3 perkara. Yang pertama, Allah suruh kita pegang semua yang terjadi
semua yang terjadi Allah yang nak dan Allah yang buat. Itu suruh pegang. Allah suruh kita pegang begitu. Dan Allah juga suruh kita buat usaha ikhtiar. Kita buat semayang dan sebagainya. Jangan buat jahat, buat yang baik. Allah juga suruh yang sama. Tapi dalam masa yang sama, Allah suruh kita pegang, semua Allah yang buat. Tapi dalam masa yang sama, Allah suruh kita buat juga. Tapi sebenarnya, yang buat kita tu sebenarnya Allah juga yang buat. Yang ketiga, bila kita dah buat, jadilah benda tu baik, nikmat, syukur. Jadilah benda tu tak nikmat, redha. Dan jangan mengumpat Allah. Boleh ke cakap kita usaha sungguh-sungguh, selebihnya serah pada Allah? Boleh? Itu tak mengumpat. Itu tak mengumpat Allah. Itu memberi kekuasaan, kekuatan pada Allah. Itu bagi kekuatan pada Allah tu. Kita kata kita cuma usaha aja. Kita cuma usaha saja. Kita serah pada Allah. Kan kita beri kepada Allah kelebihan. Itu tak apa. Kalau kita kata kita usaha sungguh-sungguh, selebihnya kita serah pada Allah. Boleh? Tiba-tiba jadi dapat baik, dapat benda yang kita nak nikmat. Kita kata Allah yang bagi, bukan aku. Usaha aku alahai. Sungguh-sungguh aku tak ada nilai sangat pun sebenarnya. Aku je rasa sungguh-sungguh. Benda tak ada apa-apa pun. Allah je yang bagi. Jika Allah bagi. Lepas usaha tadi. Jika Allah tak bagi, tak jadi. Kita kata, aku yang tak usaha sungguh-sungguh. Aku yang salah. Aku. Bukan Allah. Jangan sekali-kali. Ulang balik. Ulang balik apa? Ulang balik yang 3 tadi. Ulang balik yang 3 tadi ke? Yang 3 tadi adalah yang pertama, kita wajib i'tiqad, kita wajib pegang bahawasanya Allah suruh kita, Allah perintah kita untuk pegang semua yang berlaku, semua yang terjadi adalah Allah yang nak ataupun kehendak Allah dan Allah yang buat untuk pegang. Allah suruh kita buat 3 perkara ni. Itu yang pertama Allah suruh kita buat. Kita kena buatlah. Yang kedua, Allah suruh kita buat juga usaha ikhtiar. Buat ibadah yang Allah telah tentukan, yang ini baik, yang ini jahat. Buat yang baik, jangan buat yang jahat dan sebagainya, usaha apa semua. Allah suruh buat, kita buat. Dalam masa yang sama, kita kena pegang juga kat hati, perbuatan tadi tu semua Allah yang buat. Apa yang terjadi semua Allah yang nak. Dalam masa yang sama juga, kita kena buat seolah-olah macam kita yang nak tadi. Seolah macam kita. Tapi kita pegang sebenarnya semua daripada Allah. Bila apa yang kita buat tu jadi nikmat, kita kena kata Allah yang buat. Allah yang buat sebab tu jadi nikmat. Usaha kita tak ada apa-apa pun. Bila tak jadi apa yang kita buat tadi tu, jadi bukan jadi nikmat, jadi bala dan sebagainya, kita kata kita yang salah. Itulah hidup jadi hamba namanya. Itulah hidup jadi hamba. Kita hidup selama ni jadi hamba ke jadi Tuhan entah. Macam mana nak nasihat orang yang cakap kerana takdir? Oh, tu bab lain tu. Payah bab nasihat ni. Kita ubah apa? Kita ubah je lah dia cakap. Bila dia kata nak buat macam mana, semua ni takdir, Allah dah buat, nak buat macam mana. Nak buat macam mana tu maksud benda-benda yang buruk lah. Macam mengumpat Allah lah kan. Kita kata tak, kita yang lemah, kita yang salah tu, kita yang kurang usaha. Kita cover balik macam tu. Kita nasihat macam tu lah. Bukan kot Allah Maha Penyayang, kita je yang silap. Macam tu lah. Bila orang kata semua kerana takdir tadilah. Kenapa handphone kau yang kau beli 10,000 tu pecah? Kenapa rumah kau kena rompak? Dah takdir nak macam mana. Tak ada rezeki, dah takdir. Takut kita yang tak kunci pintu. Kita yang tak buat pintu tu elok-elok. Kita yang tak jaga betul-betul. Kita. Kita kata gitu. Itu cara nasihat dia. Anak meninggal, oh, ni dah takdir Allah lah. Anak kecil meninggal, kita yang tak jaga ni. Kita yang silap kita lah. Kita silap kita lah. Kita yang tak jaga. Letak kat kita. Bukan letak kat Allah. Hati memang tak kat Allah semua. Tapi ramainya tidak. Dia akan kata gitu lah. Mengumpat je Allah. Dia tuduh Allah bunuh anak dia. Kalau kata anak dia kena bunuh. Kena bunuh mati. Dia tuduh. Dah takdir dah. Mana dia takdir Allah lah yang bunuh anak dia. Takdir kan? Allah yang jadi kan? Dia mengumpat. Tak kena kata mungkin salah dia, mungkin ada yang tak jaga, mungkin dia ada buat mulut laser orang tak suka, mungkin salah kita tak cukup ajar. Kita. Jangan kata Allah, jangan ngumpat. Macam mana nak nasihat orang yang cakap bos lambat bayar gaji,
kita yang salah. Tak. Hubungan kita dengan manusia kita akan kata bos tak adil. Tak patuh janji. Bos kena bayar gaji 1 hari bulan. 1 hari bulan apa? 17 hari bulan mesti masuk duit. Kena katalah kita hidup atas dunia. Mana boleh kata semua Allah gitu. Itu dah jadi Jabariyah dah pula. Mana boleh? Kena kata dia lah salah. Ini punya bos ke? Aku berhenti kerja lah. Bos apa? Kata gaji nak masuk 17 hari bulan. Sekarang tak masuk-masuk lagi. Contoh. Tak masuk lagi. Apa lah? Kenalah marah. Weh. Kena marah. Jangan cakap kita salah kita. Kerana kita tak kerja bersungguh-sungguh. Weh. Itu bos. Itu makhluk dengan makhluk. Mana boleh kata gitu? Sedaklah kat bos. Pencen masuk dah. Sedaklah orang pencen. Mana boleh kata gitu? Sangka baik ajalah. Mana boleh? Kita hidup atas dunia. Kita dengan makhluk kena ikut peraturan makhluk dengan makhluk. Dengan Allah, tak ada. Kita hamba. Kita salah kita diri kita. Oh, seronok macam tu. Bos seronok. Tak boleh kata gitu. Mana boleh? Atas dunia hidup macam biasa makhluk dengan makhluk. Makhluk hidup macam biasa. Dia langgar kita. Mana kita boleh kata gini? Kita boleh kata, tak apalah, ini semua adalah telah ditentukan sejak azali lagi, terima kasih. Mana boleh? Oi! Signal ada signal. Signal, mata. Mata ada mata tengok signal. Aku dah pasang. Sekarang ni, ini nak kira macam mana? Kira insurans, kira bayar, hantar kedai ke macam mana ni? Kenalah kata-kata. Kalau kata semua takdir Allah, dah macam mana? Kita yang salah, kita yang cuai. Terima kasih ya. Ini semua Allah telah tentu sejak azali lagi. Balik. Oh, mana boleh? Mana boleh? Ini siapa mau bayar ini? Siapa salah? Siapa salah? Itu dengan makhluk. Cuma, bila balik rumah, habis bajet kita bulan ni. Ingat nak pergi berjalan. Tak boleh pergi berjalan. Bajet hotel, bajet apa tak cukup dah lah. Sebab apa? Sebab kena bayar kereta tu. Kereta adalah sikit langgar kereta ke apa kena bayar. Oh, rumah pun kata, itu laki dia kata tu, isteri dia pun kata gini, alah bang, nak macam mana bang, dah takdir. Tak boleh kata gitu. Saya yang silap bawa tadi, saya yang lemah. Tak kisahlah, saya yang langgar orang, lepas tu saya kena ganti. Alah tak apa, nak macam mana, tak ada rezeki. Tak boleh cakap gitu, mengumpat Allah. Tak ada rezeki, tak boleh. Ialah mengumpat Allah. Tak boleh kata gitu. Habis tu kata apa? Kita yang salah, kita yang cuai. Apa nak buat, dah takdir. Benda yang buruk lah, janji benda tu buruk. Tak boleh. Benda tu buruk, tak boleh. Tak boleh kata. Jangan mengumpat. Kalau kata ujian, boleh lagi. Kalau kata, ini ujian daripada Allah. Boleh. Sebab kita bukan kata buruk. Kat Allah, kita kata ini ujian daripada Allah. Boleh. Payah, memang payah pun. Saya ulang balik. Siapa yang nak cepat, baca muka surat 34. Ya Rumi ni. 37. Tengok apa yang kita selama ni duk buat. Kita akan sambung. Akan datang. Kita akan sambung. Akan datang. Esok. Bahid. Ada esok Bahid. Ada. Tangguh dulu Saya ingin tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.